Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada puan dan rakan-rakan sekalian. Pada hari ini, tajuk besar kami pada hari ini adalah isu-isu sentrik Malaysia dan sentrik Eropah dan cara penyelesaiannya. Saya akan menerangkan konsep sentrik. Sebelum kita pergi lebih jauh lagi, kita kena tahu apa yang dimaksudkan dengan sentrik. Sentrik merupakan satu kecenderungan atau satu pandangan atau satu pendapat yang lebih tertumpu kepada satu pihak. Unsur sentrik ini selalu digunakan oleh ahli sejarawan yang ingin menghasilkan satu karya atau penulisan. Sentrik dia boleh dikategorikan dalam beberapa jenis. Yang pertama, dari segi negara dan bangsa. Kita boleh nampak sentrik Eropah, sentrik Malaysia, sentrik Melayu, sentrik orang Barat. Banyak sentrik tentang negara dan bangsa. Termasuk sentrik orang asli. Kategori yang kedua pula adalah sentrik dari segi subjek. Kita boleh tengok dalam sentrik politik, sentrik ekonomi dan sentrik sosial. Tetapi pada kali ini kita akan lebih tertumpu kepada sentrik negara dan bangsa, iaitu sentrik Malaysia dan sentrik Eropah. Yang pertama, kita akan pergi kepada sentrik Malaysia. Sentrik Malaysia ni dia bermula pada zaman tradisional ataupun zaman feudal, di mana zaman ini sebelum penjajah barat datang ke kita, sepertinya Portugis, Belanda dan British serta Jepun. Penulisan pada zaman itu lebih tertumpu kepada golongan raja dan bangsawan, di mana penulisan-penulisan ini dibuat atas arahan golongan atasan atau golongan istana. Tetapi pada zaman kolonial, penulisan ke arah Malaysia sentrik ni dia makin berkurang. Sebabnya datangnya sentrik Eropah. Kemudian selepas kita mendapat kemerdekaan, sentrik Malaysia ni pula dikembangkan kerana penulis menyedari kepentingan penulisan tentang masyarakat Malaysia. Sentrik Malaysia ni dia memberikan tumpuan kepada perlakuan orang Malaysia sendiri. Dia menggambarkan kesedaran di kalangan penulis bagi menonjolkan keadaan masyarakat. Sentrik Malaysia pada zaman moden ataupun zaman selepas kemerdekaan, dia lebih tertumpu kepada keadaan masyarakat tempatan di Malaysia. Dia ada ceritakan tentang pendidikan, ekonomi masyarakat pada ketika itu. Perkara ini untuk menyedarkan orang sekarang tentang pendidikan ataupun keadaan ekonomi masyarakat zaman-zaman dahulu, supaya mereka tahu tentang adat dan istiadat nenek moyang mereka. Kita beralih kepada sentrik yang kedua, iaitu sentrik Eropah. Sentrik Eropah ni dia bermula pada zaman penjajahan yang berlaku di Malaysia. Penulisan yang bersentrikkan Eropah ni paling jelas nampak pada kedatangan British di tanah Melayu. Sebab apa? British dia telah mengupah penulis-penulis mereka dari negara mereka untuk datang ke sini untuk mengkaji tentang masyarakat, mengkaji tentang ekonomi dan juga mengkaji kebolehan atau keupayaan Malaysia untuk demi kepentingan ekonomi dia sendiri. Penulisan sentrik Eropah ni dia memberikan tumpuan kepada tokoh barat dan kepentingan mereka di tanah Melayu. Dia juga mengagungkan sumbangan mereka terhadap masyarakat di tanah Melayu. Contohnya Stafford Raffles. Dia kan merupakan presiden pertama negeri-negeri Melayu Bersekutu. Dia menulis apa sumbangan dia, apa yang dia buat, apa yang pentadbiran dia lakukan untuk menonjolkan dia orang punya kuasa di tanah Melayu. Penulisan Eurocentrik ni juga dia banyak merendahkan ketepatan sejarah tradisional. Sebab apa? Sebab sejarah tradisional ni dia tidak mempunyai fakta yang sahih. Pensejarahan Malaysia yang ditulis dari segi sentrik Eropah ni dia lebih kepada laporan ataupun tujuan rasmi kepada kerajaan di sana. Contohnya laporan yang perlu dibuat oleh pegawai-pegawai British kepada pegawai atasan di London. Ini bagi memudahkan pentadbiran membuat satu tindakan ataupun dasar yang baru. Penulisan Eurocentrik ni juga dia ingin meruntuhkan semangat nasionalisme dalam kalangan penduduk tempatan.
dia buatlah penulisan tentang Tok Janggut. Dia cakap Tok Janggut tu pendahaka. Dia tidak menceritakan benda yang sebenar. Yang ketiga pula, dia banyak menceritakan tentang keburukan raja-raja. Dia lain dengan Malaysia Centric. Malaysia Centric ni dia macam, okay, dia cakap raja ni buat benda baik. Dia tak ada, walaupun raja tu ada membuat salah, dia tak menceritakan, dia mengcover cerita tu. Tetapi untuk Eurocentric ni tak, dia cerita je semua benda, keburukan. Dia cakap dia raja ni salah buat tindakan, raja ni tamak, raja ni tidak memerintah dengan adil. Macam tu lah Eurocentric ni berlangsung. Jadinya kita nampak di sini Malaysia Centric dan Eurocentric ni dia mempunyai perbezaan yang tertentu dan isu-isu yang akan dibandingkan oleh kawan saya sebentar nanti. Sama-sama kita tunggu. Okay, jadi hari ini saya akan membandingkan berkaitan dengan isu sentrik Eropah dan juga isu sentrik Malaysia yang ada dalam penulisan persenjarahan Malaysia. Okay, pertama sekali kita akan dapat lihat adalah isu bias, mana kedua-dua belah pihak iaitu daripada segi Eurocentrik dan juga daripada segi Malaysia sentrik juga ada isu bias ini. Jika kita lihat konsep penulisan sejarah Malaysia mengikut Eurocentrik telah memaparkan banyak mengenai sumbangan sejarah kolonial kepada masyarakat di tanah Melayu. Penulisan yang menggunakan falsafah dan prinsip-prinsip barat ini sering sahaja merendahkan ketepatan sejarah tradisional Malaysia. Barat sentrik juga lebih menumpukan terhadap penulisan mengenai politik dan juga ekonomi sesebuah negeri. Sementara Malaysia sentrik pula lebih memusatkan perkembangannya terhadap pandangannya terhadap persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Jadi, sejak timbulnya kesedaran mengenai kepentingan penulisan sejarah Malaysia, banyak kritikan dilemparkan terhadap penulisan golongan penulisan Eurocentrik ini. Kerana apa? Misalnya, Profesor Dieter Gary daripada Universiti Utrecht berpendapat bahawa bagaimana jujur tujuan sesebuah penulisan tersebut jika terdapat unsur bias di dalam penulisan tersebut. Jadi di sini kita dapat lihat bahawa isu bias ni ada dalam kedua-dua pihak dan isu ini agak sukar untuk diselesaikan. Okay, isu kedua adalah penggunaan bahan bagi penulisan persejarah. Untuk isu Eurocentrik dan juga Malaysia Centric, mereka menggunakan bahan-bahan yang berbeza untuk menulis penulisan mereka. Walaupun terdapat juga sejarawan barat yang menyeru agar bahan-bahan daripada tempatan digunakan dalam penulisan mereka, tapi ia juga menjadi perbahasan dalam kalangan mereka sendiri untuk menulis mengenai sejarah tempatan. Salah seorang penulis sejarah yang menggunakan pendekatan barat sentrik ialah Sir Frank Switham, yang mana beliau telah menulis buku yang bertajuk British Malaya. Okay. Menurut judul buku tersebut, kita sudah dapat gambaran bahawa isi kandungan idea utama dan juga temanya yang sudah pasti tidak lari dan menghuraikan peranan dari kerajaan pihak tempatan ataupun imperialis British di tanah Melayu. Okay, jadi mereka sebenarnya cuba untuk mendakwah dan juga mendakwah kepada rakyat tentang kebagusan dan kehebatan sistem kolonial. Okay, penulisan sejarah moden yang berbentuk Malaysia Centric juga lebih kepada menggambarkan tentang kesadaran di kalangan tanah Melayu ataupun nasionalisme bagi menonjolkan keadaan masyarakat dengan tidak lagi mengklarifikasikan tentang kedudukan penjajah semata-mata. Okay, contohnya Ibrahim Yaakob yang telah berjaya mewujudkan buku yang bertajuk Melayu Raya di dalam bukunya Melihat Tanah Air. Okay, dengan tidak segan-silu yang untuk mengkritik sikap golongan elit Melayu yang tidak mahu mengikuti arus perkembangan perasaan orang-orang Melayu ketika itu. Oleh sebab itulah, maka penulisan sejarah moden tanah Melayu mulai mengambil kira aspek-aspek luar istana dengan memasukkan unsur-unsur ekonomi dan juga sosial. Berdasarkan kajian, sumber yang digunakan oleh penulisan barat sentrik adalah berdasarkan kepada sumber mengenai aktiviti pihak barat itu sendiri di tanah Melayu. Yang mana benda ni mudah diperoleh oleh
sebagai rujukannya kerana mereka sendiri, pihak mereka sendiri yang melakukannya. Dan dia juga bersifat topikal, iaitu menyentuh kepada tempat atau kawasan yang tertentu yang mana memberikan kepentingan terhadap pihak mereka. Penulisan Malaysia sentrik pula menggunakan sumber tempatan dari tafsirannya yang dilakukan untuk menurut kacamata tempatan dengan menggunakan kepada perakuan orang-orang tempatan berdasarkan fakta-fakta dan juga berdasarkan fakta-fakta tempatan. Ketika penjajahan British di Tanah Melayu, kebanyakan hasil tulisan adalah berbentuk laporan rasmi ataupun penulisan yang mempunyai tujuan rasmi. Contoh dia adalah teks sejarah yang terhasil biasanya dilaporkan kepada kerajaan British. Sebagai buktinya, segala peristiwa-peristiwa perjuangan kemerdekaan oleh tokoh-tokoh pemberontakan di zaman itu, contoh dia Tok Janggut di Kelantan, penulisan sejarah pendekatan tempatan sentrik ditulis oleh para sejarawan tempatan dan juga beberapa sejarawan barat. Hal ini membimbangkan penokong barat sentrik yang takut segala akti barat akan dilihat negatif. Misalnya tokoh yang dulunya dianggap oleh mereka sebagai pemberontak akan dianggap sebagai seorang wira. Ini kerana mereka menganggap bahawa hasil penulisan tempatan sentrik sebenarnya adalah untuk membangkitkan semangat nasionalisme. Penulisan persejarahan di Malaysia bertumpu pada 3 aspek, iaitu aspek ekonomi, aspek sosial dan aspek politik. Bagi aspek ekonomi, majoriti daripada persejarahan Malaysia yang bersifat sentrik Malaysia akan mengisahkan tentang keadaan ekonomi semasa zaman penjajahan negara barat di Malaysia. Dia akan mengatakan bahawa pada ketika itu adalah keadaan ekonomi adalah kurang baik, terutamanya apabila dasar pecah dan perintah berlaku. Dasar pecah dan perintah ini telah mengakibatkannya berlakunya jurang ekonomi dalam kalangan masyarakat di Tanah Melayu, di mana sekaligus menyebabkan perpecahan dan juga kurangnya nilai perpaduan dalam kalangan masyarakat di Tanah Melayu yang ada pelbagai bangsa. Keadaan ekonomi pada ketika itu sangatlah kurang baik, terutamanya ekonomi kaum India yang rata-ratanya tinggal di kawasan estate, ladang getah, namun disebabkan kedudukan industri kedah di Tanah Melayu pada ketika itu sangat mempunyai pasaran tinggi. Syarikat barat yang mengendalikan ladang-ladang getah ini berpendapat bahawa mereka telah menyediakan satu peluang pekerjaan untuk meningkatkan sumber pendapatan masyarakat di Tanah Melayu. Oleh itu, jelaslah bahawa berlakunya sedikit perbezaan pandangan di antara pengkaji-pengkaji sejarah di Malaysia dan juga pengkaji-pengkaji sejarah di barat tentang persejarahan mengenai ekonomi di Malaysia semasa penjajahan British dahulu. Yang mana pihak barat berpendapat bahawa mereka berusaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di Malaysia pada ketika itu, dan manakala pengkaji Malaysia pula berpendapat bahawa apa yang telah mereka lakukan menyebabkan kesan yang negatif, seperti contohnya adalah jurang ekonomi. Namun semua ini adalah bertitik tolak daripada keputusan pihak British dulu, yang mana untuk mewujudkan dasar perintah dan perintah pada suatu ketika dahulu. Seterusnya daripada aspek sosial, dapat juga sedikit percanggahan pendapat di antara pengkaji sejarah yang berbentuk Malaysia sentrik dan juga pengkaji barat yang berbentuk Eropah sentrik. Bagi contoh, dalam bidang pendidikan untuk pada zaman pemerintahan British dahulu, sekolah vernacular telah pun diadakan, yang mana sekolah-sekolah ini menggunakan bahasa ibunda masing-masing sebagai bahasa penghantar. Jika dilihat daripada perspektif barat, sistem vernacular ini dilihat sebagai satu usaha untuk memelihara warisan serta bahasa ibunda kaum masing-masing, disebabkan oleh persekitaran masyarakat di Malaysia yang mana rakyatnya hidup pada berbilang kaum. Namun demikian, pengkaji sejarah yang sentrik Malaysia pula beranggapan bahawa sistem vernacular ini akan menyebabkan kurangnya pergaulan di antara anak-anak dan masyarakat yang berbilang kaum ini. Dari persejarahan Malaysia, di dalam buku yang bertajuk Raksa Rakyat Malaysia, ada menyentuh bahawa salah satu punca berlakunya tragedi 13 Mei 1969 adalah disebabkan kurangnya persefahaman antara kaum majmuk di Malaysia pada ketika itu. Yang terutama sekali kaum Cina dan juga kaum Melayu. Justru itu persejarahan semula perlulah dilakukan
agar kedua-dua penjangkaan ini dapat diselesaikan untuk menghasilkan satu bahan rujukan sejarah yang mudah difahami dan mempunyai unsur-unsur yang tidak mempunyai unsur-unsur berat sebelah. Okey, seterusnya adalah daripada, dan yang terakhir adalah daripada segi politik. Keadaan politik di Malaysia semasa penjajahan British banyak diceritakan dalam persejarah Malaysia. Yang mana kesan-kesan peninggalan politik yang ditinggalkan oleh pihak British dahulu masih dapat kita lihat pada hari ini. Contoh dia adalah sistem politik di Malaysia, iaitu sistem pemerintahan Malaysia yang bercorakkan demokrasi berperlembagaan. Sebelum kedatangan pihak British ke Tanah Melayu pada ketika itu mengamalkan sistem pemerintahan diraja, yang mana Sultan adalah kuasa yang berkuasa mutlak. Namun dengan adanya sistem demokrasi berperlembagaan ini, sehingga kali ini kuasa Sultan adalah terhad dalam bidang agama Islam dan juga ada istiadat sahaja. Manakala tugas mentadbir negara pula adalah diketahui oleh Perdana Menteri. Walaupun tujuan sistem demokrasi berperlembagaan ini diadakan adalah untuk menyediakan kebebasan suara bagi rakyat, namun sistem ini seakan-akan cuba untuk menenggelamkan sistem pemerintahan diraja yang merupakan satu warisan agung Malaysia pada ketika dahulu. Dan sistem demokrasi ini juga kelihatan seakan-akan pihak British cuba untuk membuatkan bekas negara jajahan mereka mengamalkan pemerintahan yang bercorak sama dengan negara mereka. Maka dapat disimpulkan bahawa dalam aspek politik juga terdapat perbezaan pandangan daripada pengkaji sejarah barat dan juga pengkaji sejarah tempatan. Mana golongan ini cuba untuk menterbalikkan pandangan masing-masing dan cuba untuk membuktikan bahawa satu pihak adalah baik dan satu pihak adalah kejam. Bagi pengkaji yang berpihak kepada pihak yang tertindas pula, mereka berpendapat bahawa pihak yang satu lagi pihak barat cuba untuk mengambil kesempatan yang dialami mereka dengan mengawal ketuhanan yang ada. Selamat sejahtera, selamat petang. Saya ucapkan buat Puan Razia secara rakan sekalian. Jadi hari ini saya Syazwan Alai Syukri akan terus menceritakan apakah penyelesaian yang boleh diambil bagi mengawal bentuk pensejarahan Malaysia berdasarkan isu-isu yang timbul. Baik, kita faham bahawa banyak sebenarnya isu-isu yang timbul dalam suatu persejarahan, khususnya di Malaysia. Baik daripada Eropah ataupun Malaysia, kedua-duanya mempunyai kelemahan ataupun bentuk tertentu dalam menghasilkan penulisan yang melahirkan kepada pensejarahan mereka sendiri. Isu bias ataupun berat sebelah yang kita dapat lihat dalam kedua-dua penulisan sebenarnya adalah satu bentuk untuk mengagungkan kepada ketuanan bangsa mereka ataupun ketuanan agama mereka. Isu ini sebenarnya isu yang luas ataupun besar untuk diperdebatkan. Namun kita perlu menerima hakikat bahawa sebenarnya isu bias ataupun berat sebelah ini boleh dikurangkan. Mengapa saya mengatakan boleh dikurangkan? Kenapa tidak saya kata menghilangkan? Baik, bias ini adalah satu perkara yang lahir semula jadi dalam diri masyarakat. Apabila ia lahir semula jadi, kita tak boleh membuang secara terus dalam diri kita. Sebaliknya kita mampu untuk mengurangkan. Oleh itu, di sini saya berpendapat bahawa sebenarnya untuk mengurangkan bias terhadap beberapa penulisan, sebenarnya penulis ataupun para pengkaji perlu menerima kepelbagaian untuk dikaji. Macam mana benda itu boleh dilakukan? Sebenarnya penulis boleh membaca ataupun melakukan rujukan yang banyak terhadap penulisan-penulisan bersejarah yang banyak dihasilkan. Kerana apa? Kerana melalui pembacaan yang banyak ini, kita boleh membuka minda masyarakat ataupun membina minda penulis itu sendiri untuk terus meraihkan realiti di samping dapat mewujudkan satu bentuk fakta yang diakui benar dan tepat. Oleh itu, saya kira isu bias ini adalah satu isu yang boleh dikurangkan berdasarkan pendekatan-pendekatan yang saya berikan, iaitu melakukan banyak kajian yang mendalam ataupun kajian yang banyak terhadap penulisan sejarah yang ada bagi membuka minda para pengkaji. Seterusnya, masalah yang timbul adalah dari segi limitasi ataupun pengaksesan sumber. Baik, kita perlu faham dan perlu akui bahawa negara Malaysia mempunyai kekangan ataupun limitasi penghasilan
penulisan sejarah berkaitan negaranya sendiri. Kita perlu akui perkara tersebut. Di mana banyak penulisan sejarah kita, misalnya peristiwa 13 Mei 1999, peristiwa catatan kemerdekaan, parti-parti politik terdahulu, sebenarnya penulisan-penulisan tersebut banyak dihasilkan tetapi dibukukan ataupun ditempatkan di luar negara seperti Australia dan sebagainya. Kita perlu mengakui dan menerima realiti tersebut. Jadi ini menyebabkan limitasi sumber kepada para pekaji sebenarnya. Dan adakah patut para pekaji perlu mengeluarkan modal yang besar dan menghabiskan masa yang banyak semata-mata untuk mendapatkan suatu sumber di luar negara? Baik, sebenarnya apa yang boleh saya selesaikan melalui pendekatan yang saya boleh lakukan adalah hubungan diplomatik antara negara Malaysia dengan negara tersebut. Misalnya Australia, Amerika Syarikat dan sebagainya. Mungkin tiket penerbangan para pekaji boleh diberikan subsidi supaya para pengkaji tidak menampung harga yang agak mahal, iaitu tiket penerbangan. Ataupun mungkin boleh meletakkan stok-stok ataupun kuantiti yang banyak buku-buku ataupun rekod-rekod catatan-catatan yang ada di luar negara berkaitan dengan sejarah Malaysia di Malaysia, di Arkib Negara, Perpustakaan Negara dan sebagainya. Jadi ini pendekatan yang boleh dilakukan oleh negara Malaysia ataupun negara luar melalui hubungan diplomatik yang sangat strategik. Penyelesaian yang seterusnya boleh saya ceritakan ataupun saya sampaikan adalah seorang pekaji perlu memahami ataupun mempunyai literasi metodologi kajian yang sangat luas. Baik, metodologi kajian ini adalah menceritakan bagaimana para pekaji boleh melakukan kajian berdasarkan step ataupun berdasarkan kepada kronologi proses-proses yang betul. Misalnya untuk penyelidikan kualitatif, kita perlu menyediakan borang responden, kita juga perlu menyoal responden dan sebagainya. Itu adalah kronologi ataupun proses-proses metodologi dalam melakukan kajian. Oleh itu, saya berpendapat di sini bahawa para pengkaji sebenarnya memerlukan satu literasi metodologi yang luas supaya kajian dilakukan oleh para pekaji benar, tepat dan jitu. Baik, kalau kita lihat, di universiti sebenarnya telah banyak kursus-kursus yang memberikan satu pendekatan metodologi kepada para penyelidik. Bakal penyelidik pun ada. Kalau kita lihat di IPG sendiri, kita ada satu kursus iaitu pengatas sejarah yang membicarakan mengenai pendekatan kepada penulisan-penulisan kajian yang berkaitan dengan sejarah. Perkara ini penting sebenarnya ya bagi melahirkan satu fakta, satu penilaian yang gitu. Baik, saya berikan analogi yang cukup mudah. Katakan kita ingin mengkaji sejarah lama Hang Tuah. Kononnya ada ataupun wujudnya manuskrip yang lama iaitu pada era zaman Hang Tuah. Tetapi dalam manuskrip tersebut intipati ataupun isi kandungannya berbentuk tulisan typing ataupun apa kita panggil tu ni? Typing mode lah kan yang ditulis secara komputer. Jadi persoalannya, adakah pada zaman Hang Tuah dahulu ataupun Melayu tradisional dahulu sudah wujud penulisan-penulisan berkomputer? Tidak ada. Jadi itu pentingnya ilmu metodologi ataupun ilmu sejarah untuk membezakan zaman ini adakah relevan dengan penghasilan sumber sejarah. Bukan sahaja kepada pengkomputeran penulisan, sebaliknya dari segi bahan, sumber, apa lagi? Penggunaan dawat dan sebagainya. Seterusnya, bagi saya untuk mengelakkan isu-isu persejarahan ataupun penulisan yang timbul, kita perlu bersifat terbuka dan bersifat menerima realiti. Ini juga berkait rapat dengan isu bias ataupun berat sebelah. Apabila seorang itu mempunyai sikap keterbukaan dan menerima realiti, seorang itu akan rela dan akur dengan suatu sejarah yang telah dibukukan ataupun yang telah dicatatkan. Perkara ini penting supaya tidak memesongkan sejarah yang benar kepada generasi muda dan generasi akan datang. Penting bagi menjadikan penulisan sejarah ini sebagai panduan kepada pembangunan masyarakat, negara dan juga bangsa. Misalnya, dasar ekonomi baharu. Seandainya dasar ekonomi baharu ini dibukukan ataupun dicatatkan dengan terpesong, adakah dasar ekonomi baharu relevan untuk dijadikan sebagai contoh ataupun panduan kepada pembangunan akan datang? Sama-sama kita renungkan.